arahan kepada enforcement di negeri Pahang. Dan kekuatan enforcement sekarang sedang mula masuk untuk membuat gerakan menyiasat, kerana tanah-tanah yang diceroboh ini sudah beroperasi begitu lama, lebih 40 tahun, 50 tahun yang lalu, dan dianggarkan 360,000 ekar tanah di seluruh Pahang telah diceroboh. Sama ada diceroboh secara haram ataupun mendapat geran secara salah guna kuasa, ataupun ada kauting-kauting dengan pihak-pihak tertentu yang berpengaruh. Jadi oleh kerana itu, bila orang Melayu bangkit di atas tengah-tengah masyarakat, tengok-tengok keliling dah tanah orang punya, pusing sini tengok orang punya, tengok ke sini orang punya, maka bila terjadi seperti itu, adakah salah saya menyatakan bahawa kebimbangan kita pada generasi yang akan datang, bila mereka bangkit daripada kampung, tengok-tengok keliling tanah orang dah punya, sebagaimana di Palestin sekarang, celek-celek mata tengok Yahudi dah kuasai semua. Jadi kita tak mahu perkara seperti itu berlaku. Sebab itu kita bercakap untuk mengingatkan bahawa rakyat Pahang, rakyat Raub, umat Islam di Raub, dan juga rakyat umat Islam dalam negara ni kena jaga tanah air masing-masing. Sebab benda ni sebenarnya ada diceroboh di seluruh negara, bukan hanya di Raub, bukan hanya di Pahang, tapi seluruh negeri-negeri. Jadi oleh kerana itu, kita dapat rizab daripada pakar-pakar pengkaji sejarah, pengkaji tanah rizab Melayu. Ia menyatakan bahawa rizab Melayu yang sepatutnya dipertahankan 50% tidak boleh diusik oleh wasiat Raja-Raja Melayu, sekarang sudah diambil, tak diganti, diambil, tinggal hanya 12% sahaja. 12% daripada 50%. Tidak, kita rasa bimbang lagi, dah tinggal 12%, itu tak diganti. Sebab itulah kita tentera-tentera yang berjuang, itu kubu-kubu banyak tempat komunis di sana. Dulu tentera-tentera berjuang, mereka dijanjikan untuk mendapat tanah, tetapi sehingga hari ini tanah-tanah mereka tak dapat. Sebab itu semalam kita nampak pasukan veteran-veteran tentera semalam bercakap begitu lantang, sebab mereka rasa teraniaya. Dia tak dapat tanah, nak dapat tanah sekar 2 pun seksa, tapi kaum yang begini boleh dapat tanah sampai 4,400 hektar ni, lebih kurang 11,000 ekar. Bukan sikit. Sedangkan mereka ni semua bukannya pejuang. Golongan-golongan ini dulu, keturunan-keturunan mereka yang resis seperti ini dulu, yang mereka menjadi komunis dulu dalam hutan. Kita tak tuduh mereka jadi komunis, tetapi keturunan-keturunan, kumpulan-kumpulan yang menyokong campaign, menyokong gerakan komunis dululah yang berperang dengan pihak keselamatan, yang menyebabkan negara mengalami kerugian, kematian, berapa ramai pasukan keselamatan kita terkorban. Tetapi bila dah merdeka, senang-senang je puak ni pula mengangkut segala khazanah. Sedangkan para pejuang, tentera, veteran-veteran polis, veteran-veteran tak dapat apa. Susah nak dapat. Bahkan berlaku di Perak semalam, seorang tentera yang datang tu beritahu dia pernah menoka tanah kerajaan dan akhirnya dihukum penjara 2 tahun dan denda 50,000 kerana menceroboh tanah kerajaan. Sedangkan kumpulan 111 orang ni tak dengar lagi dihukum, tak dengar lagi didenda, tak dengar lagi apa-apa tindakan. Yang kita dengar, perintah kerajaan telah disekat selama 2 bulan melalui objection perintah mahkamah. Nampak mereka lawan lagi. Inilah yang menyebabkan kebimbangan ini wajar kepada seluruh umat Islam, seluruh peribumi bangsa Melayu, kerana peratusan tanah Melayu, rizab Melayu dah diambil begitu banyak, rizab kerajaan juga telah diambil begitu banyak. Jadi mana lagi aset hak istimewa orang Melayu yang dijamin oleh Perlembagaan dalam Perkara 153? Mana lagi hak istimewa orang Melayu? Mana lagi tanah orang Melayu? Kita jadi seolah-olah orang yang mendatang, dalam keadaan kita adalah bangsa peribumi, bangsa majoriti dalam negara kita ini. Jadi sebab itu kita mengingatkan kepada rakyat seluruh negeri Pahang, terus gerakkan seluruh daerah. Saya dipahamkan hari ini ada demonstrasi balak tadi di mana? Di apa nama tempat tadi? Di Telemong, di mana tadi? Saya dapat ada satu video demonstrasi pasal pembalakan. Jadi kita nak seluruh tanah-tanah haram yang diterokai,
Sama ada buat lombong ke, buat ladam ke, buat balak, ambil balak ke atau apa pun, mesti dibuat bantahan dan laporan kepada SPRM supaya disiasat bagaimana mereka ni dengan mudah dapat ratusan ekar, ribuan ekar untuk buat projek-projek besar begini. Jadi nasib peribumi Melayu akan terus dirundung malang. Siapa pun parti yang memerintah, kalau kita tak berani bangkit untuk pertahankan hak kita. Sekarang tak boleh harap orang politik dah nak bela hak kita. Rakyat kena bangkit bela hak mereka. Sebab itu kebangkitan kesedaran ini bangkit daripada rakyat. Rakyat yang dulu memulakan. Mana ada orang politik nak buat bantahan, nak lawan dengan kumpulan yang menceroboh? Mana orang politik ada? Sedangkan kumpulan mereka didokongi oleh DAP, didokongi pula oleh MCA. Mereka bergabung membantu pekebun-pekebun itu yang menceroboh. Tetapi mana orang-orang kita? Kumpulan-kumpulan parti-parti Melayu mana nak bangkit? Jadi di situ kita boleh cek dan kita boleh nilai orang bukan Islam, mereka datang, mereka boleh bersatu untuk merampas, menceroboh hak-hak kita. Tetapi orang kita yang menjaga hak kita ini tak boleh bersatu. Malahan banyak yang jadi pengkhianat, bersubahat dengan kumpulan-kumpulan ini untuk dapat hasil kekayaan dengan cara yang cepat. Inilah yang terjadi. Sebab itu, baik penceroboh ataupun pengkhianat dalaman, dua-dua ini sangat bahaya. Dan mesti kita kena hadapi mereka ini. Rakyat kena bangun, suarakan hak kita. Jangan pedulikan lagi sikap mereka ini, kerana mereka lah menyebabkan negara kita